Okey, Assalamualaikum dan selamat berpuasa semua. Okey, terima kasih pada yang baru subscribe saya punya channel. Mana-mana yang belum subscribe, okey sila subscribe, percuma je. Tak perlu bayar apa-apa, just tekan subscribe dan tekan notification untuk mendapatkan video yang terbaru. Okey, jadi saya ingin kongsikan beberapa tips yang berguna untuk kita cuba untuk penurunan berat badan sepanjang bulan puasa. Okey, tapi sebelum tu seperti mana yang kita semua sedia maklum, okey, tempoh PKP dilanjutkan. Jadi cuba gunakan peluang sepanjang tempoh PKP ni untuk gunakan masa yang ada untuk kita. Yang pertama mestilah untuk tambahkan ibadah puasa kita, maksudnya lebih baik daripada tahun lepas. Dan yang kedua, cuba cari masa untuk kita lakukan senaman dan amalkan gaya hidup yang sihat. Okey, kalau sebelum ni kita cakap tak ada masa, kerja pagi balik malam, kerja malam, balik subuh sebagainya tu. Okey, so sekarang mana-mana yang tak bekerja ataupun bekerja daripada rumah, ada banyak masa dan juga masa yang ada sepanjang tempoh PKP ni, banyak masa kat rumah, cuba kita amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat, gaya hidup sihat. Okey, supaya kita boleh kekal sihat, cergas dan make a better life lah. Okey, supaya bila kata kita habis tempoh PKP, kawan-kawan kita akan impress ataupun you lead to cakap motivate them untuk ke arah yang lebih sihat. Okey, jangan kata kita habis tempoh PKP ni orang cakap baju kerja dah tak muat. Okey, dan kita terpaksa orang cakap spend beringgit-ringgit ataupun beratus-ratus ringgit untuk cari pakaian yang baru untuk kita pergi kerja semula. Okey, jadi supaya untuk mengelakkan perkara itu berlaku, okey, cuba ambil masa tempoh PKP, tempoh Ramadan, puasa tahun ni kita cuba untuk turunkan berat badan seberapa yang kita mampu. Okey, untuk tips yang pertama adalah cara macam mana kita nak kira kalori. Okey, sekarang kalau kita ada smartphone, kita boleh cari je dekat App Store ataupun dekat Play Store. Okey, aplikasi-aplikasi yang berkaitan untuk kiraan kalori. Okey, antara yang paling famous sekali yang satu dunia guna adalah aplikasi MyFitnessPal. Okey, aplikasi ni ada orang cakap aplikasi yang sangat universal lah, satu dunia guna. Kalau kata kita nak type menu-menu yang ada dekat Malaysia pun mesti ada. Okey, dan dia sangat mudah untuk digunakan. Kita boleh cakap scan dia punya barcode pada produk makanan, kita akan terdapat berapa kalori. Ataupun kalau kita tak ada barcode pada makanan tu, kita just boleh type apa nama makanan tu. Okey, kemudian aplikasi yang kedua yang kita boleh pakai ataupun kita boleh install, okey, adalah My Nutri Diary. Okey, My Nutri Diary ni adalah aplikasi yang dibangunkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi siapa-siapa yang nak support kita punya cakap KKM boleh install dan juga gunakan apps ni. Alright, yang ketiga yang saya boleh syorkan adalah aplikasi Lose It. Okey, yang mana salah satu features dia yang sangat menarik, kita boleh upload gambar makanan dan dia akan count kita punya kalori. Okey, jadi secara basicnya kalori ini memainkan peranan untuk penurunan berat badan. Sangat-sangat penting untuk kita tahu macam mana kita nak tahu fungsi ataupun cara untuk kira kalori ni. Okey, bila kata kalori ni dibagi pada dua, kalori yang masuk dan juga kalori yang keluar. Bila kata kalori yang masuk tu lebih tinggi daripada kalori yang keluar, maksudnya yang kita pakai, kita akan naik berat badan. Kalau kalori yang masuk dengan yang keluar tu adalah sama, kalori yang masuk dan yang digunakan tu adalah sama, so kita akan maintain berat badan. Dan kalau kita kalori yang masuk itu adalah lebih rendah daripada kalori yang kita guna, kita akan berlaku penurunan berat badan. Okay, itu simple je, sangat-sangat simple. Tapi caranya kena tahulah macam mana nak kira kalori. Tapi jangan risau, kalau macam kita tak tahu nak kira kalori, okay, kita just boleh amalkan penjagaan portion makanan. Okay, jaga portion. Maksudnya, okay, kita pernah dengar diet suku separuh, suku daripada semua karbohidrat, nasi, kentang, mi sebagainya tu adalah suku portion dia. Kemudian lagi suku tu adalah protein, ayam, ikan, telur dan sebagainya. And then lagi separuh tu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, fiber. So dalam kita punya plate tu portion itu paling penting. Kalau kita boleh kontrol kita punya karbohidrat, kita boleh kontrol kita punya fat, insya-Allah kita punya kalori intake masa tu adalah sangat-sangat cakap tak terlalu tinggi. Maksudnya in control. So kalau kata tak nak kira kalori ataupun tak nak pening-pening kepala untuk kira kalori,
Okey, cara yang paling mudah adalah control portion makanan. Okey, kemudian tips yang kedua adalah minum air kosong sebanyak 8 gelas sehari. Okey, jadi dalam tempoh puasa ni kita ada masa yang sangat-sangat terhad untuk kita minum. Kita tak boleh minum ataupun makan daripada subuh sehingga maghrib. Jadi bila masa kita nak minum, okey, yang pertama kita akan minum selepas bangun sahur. Bangun tidur saja kita terus minum air 1 gelas. Okey, kemudian selepas kita makan sahur tu kita minum lagi 1 gelas. Okey, kemudian selepas azan maghrib. Okey, selepas azan maghrib kita minum 1 gelas. Okey, lepas azan kita minum 1 gelas untuk berbuka, and then kita sembahyang maghrib sebagainya. Selepas solat maghrib kita minum lagi 1 gelas. Kemudian kita terus kepada juadah berbuka dan kita minum 1 gelas lagi air. Kemudian selepas solat isyak kita minum 1 gelas. Selepas solat tarawih kita minum 1 gelas, dan 1 gelas lagi yang terakhir pada sebelum kita tidur. Okey, jadi 8 kali untuk kita minum air masak. Saya ulang balik untuk bangun sahur, selepas azan maghrib, selepas solat maghrib, selepas berbuka, selepas solat isyak, selepas solat tarawih dan sebelum tidur. Okey, 8 kali. Tips ketiga iaitu jangan skip sahur. Okey, walaupun kalau kita skip sahur kita dapat rendahkan kalori intake pada hari berkenaan, tapi adalah sangat-sangat tidak sihat. Okey, malah kita lebih cenderung untuk mengambil portion yang lebih banyak waktu berbuka. Jadi selepas waktu berbuka dah malam, tak banyak pun aktiviti yang kita akan lakukan. Tak macam siang. Siang mungkin kita banyak pergerakan, banyak beraktiviti. Okey, kita mungkin ada sempat untuk beriadah ataupun bersenam sebagainya. Tapi kalau malam, lepas kita berbuka tu, kalau kita makan banyak, kalori yang banyak tu kita simpan dan kita akan mengalami kegagalan, okey, untuk menurunkan berat badan. Jadi, waktu bersahur tu, kita makan banyak tak ada masalah. Tapi waktu berbuka tu, kita cuba kontrol portion, okey, supaya kita tak over kalori pada hari berkenaan. Dan jangan skip sahur, alright? Okey, tips yang keempat adalah pengambilan protein yang mencukupi. Okey, maksudnya kat sini bila kata masih lagi dekat portion, macam saya cakap tadi yang awal tadi, suku-suku separuh. Okey, suku-suku separuh, suku adalah karbo dan suku adalah protein. Okey, jadi bila kata kita sahur, takkan setiap kali sahur kita nak makan overnight roll kan? Macam bosan lah kan, hari-hari overnight roll dia mesti bosan. So, bolehlah ambil yang cakap protein waktu sahur tu, lebihkan sikit protein pun tak apa. Ambil lah telur putih, daging bakar, ikan steam, yang korang suka. Kalau kata korang suka ayam, buatlah ayam. Kalau kata korang suka daging, buatlah daging. Okay, kalau kata orang boleh makan telur putih macam tu, makan telur putih macam tu. Dan satu lagi, cuba elakkan makan makanan yang masin waktu sahur. Sebab apa? Sebab bila kita makan benda yang masin waktu sahur, kita akan jadikan kita cepat haus. Okay? So kita tak nak cepat haus waktu berpuasa ni. Okay? Cuba elakkan makan benda-benda yang masin. Okay, seterusnya adalah tips yang kelima. Okay, tips kelima ni ramai orang langgar. Okay, ramai orang tak boleh ikut dan mengakibatkan cakap progres untuk penurunan berat badan ketika bulan puasa menjadi gagal. Okay, apa tu tips kelima? Tips kelima adalah 2 hours rule. Maksudnya secara ringkasnya adalah kita makan dan kita tidur kurang daripada 2 jam selepas kita makan. Okey, saya ambil contoh. Benda yang biasa kita buat tahun-tahun sebelum ni. Bila kata kita lepas tarawih kita ada makan-makan ataupun kita ada pagi more. Okey. Bila kita makan and then kita balik rumah, kita terus tidur. Katalah kita tarawih habis 9.30, kita minum, kita makan dekat surau, dekat masjid. Lepas sekarang kita kat rumah, pukul 10 kita last makan, and then pukul 10 lebih atau pukul 11 kita tidur. Sebab kita takut kita bangun lambat esok, jadi pukul 11 kita dah tidur. Jadi kita kurang 2 jam kat situ. Okey, dan ada juga yang lepas sahur dia tidur. Okey, jadi bila kata tabiat ni berulang-ulang, kita akan menyebabkan lemak yang terkumpul dalam tubuh tu dari hari ke hari dia akan menaikkan berat badan. Dan bukan saja naikkan berat badan, dia juga akan menjadikan kita nampak lebih besar, lebih gemuk, lebih bulat.
Okey, dan ini juga akan mengganggu sistem pencernaan dan boleh mengundang pelbagai penyakit jika kerap diamalkan. Jadi sekurang-kurangnya tunggulah 1.5 jam ke ataupun lebih elok 2 jam untuk kita biar badan kita ataupun biar perut kita ni cerna dulu makanan-makanan yang ada dalam perut sebelum kita tidur. Right? Tips yang keenam yang itu yang korang boleh buat untuk boost korang punya proses penurunan berat badan dengan cara pembakaran lemak, iaitu kekal aktif sepanjang bulan puasa. Okey, bila kata kekal aktif, jangan tengok bayangkan kita perlu bersenam, pergi gym, sebagainya. Okey, cukup sekadar kita cakap petang-petang tu buat kerja rumah, kemas rumah, masak, basuh kereta, basuh rumah, sebagainya. Supaya badan kita berpeluh, kita punya heart rate tinggi dan pembakaran lemak berlaku. Okay. Aktiviti selepas 8 jam berpuasa, contohnya selepas pukul 4 ke pukul 5 tu, korang beraktiviti, beriadah contohnya, korang akan banyak gunakan lemak sebagai tenaga. So, makin cepat kurus lah kan? Dan jangan lupa juga, okey, lepas kita berbuka, solat isyak, solat tarawih tu pun dia membakar kalori. Jadi tapi jangan kita salah niat pula. Saja aku solat tarawih ni sebab nak bakar kalori lebih untuk kurus berat badan. Jangan salah niat. Okey. Niat utama kita adalah kerana Allah Taala. Okey, tapi kita akan dapat benefit-benefit lain dengan melakukan solat-solat sunat tarawih. Tips yang ketujuh, okey, tahu sekarang bulan puasa, mungkin kita punya cakap nafsu untuk makan ataupun nak makan benda manis tu adalah tinggi. Jadi kalau terasa-rasa nak minum air manis, buat sendiri. Okey, blend lah buah apa yang kita nak dan jangan letakkan gula. Kalau rasa macam nak kunyah-kunyah ke apa, nak makan kacang, boleh tapi jangan letak garam. Okey. Kemudian ada cakap contoh buah-buahan lah ataupun sayur-sayuran yang kita boleh makan dalam kuantiti yang kurang tapi kita cepat kenyang. Antaranya kita boleh makan brokoli, kita boleh makan kobis, tembikai, bayam, timun, apple, strawberry, buah pek dan lain-lain lah. Boleh Google cari snacking yang sihat untuk kita amalkan supaya kita tak adalah bila kata kita lapar tu kita masak Maggi, kita lapar tu kita goreng nugget. Okey, bila kata kita lapar kita snacking benda-benda yang sihat. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap ada 7 tips ni boleh dikongsikan, okey, boleh diamalkan. Okey, boleh dipanjangkan kepada rakan-rakan, rakan-rakan yang lain supaya habis saja tempoh berpuasa ni kita dapat amalkan gaya hidup sihat untuk bulan-bulan yang seterusnya. Okey, bukan sekadar bulan puasa saja, bulan Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya. Okey, sebab kesihatan itu sangat-sangat mahal. Nak rasa kesihatan tu mahal ke tidak, tunggu sakit baru kita tahu kesihatan kita tu murah ke mahal. Alright, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.